Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak sambung tentang penyiasatan saintifik. Hari ini kita nak cerita tentang graf. Okey, kita tengok graf dekat sini. Kita ada bentuk-bentuk bagaimana graf yang kita nak tafsirkan. Okey, graf yang pertama, tengok graf yang pertama. Kita ada paksi Y dan paksi X. Paksi Y biasanya adalah responding variable, pemboleh ubah bergerak balas. R, M, X adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Bila kita buat graf, kita dapati garisan kita tu melalui direct terus ke asalan, maka dia adalah, sifat dia adalah berkadar terus. Maksudnya Y berkadar terus dengan X. Okey. Jadi, untuk mencari kecerunan graf, kecerunan graf adalah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 per X1. Sebenarnya, bila kita nak cari kecerunan, kita bina satu segitiga bersudut tegak dekat graf tu. Jadi, berapa panjang pada paksi Y ni? Sini, Y bahagi dengan X, segitiga yang kita buat garisan tadi. Jadi kita akan dapat kecerunan dia adalah positif. Yang ini cikgu akan pergi lebih detail lagi bila kita buat eksperimen nanti. Okey, graf yang kedua adalah graf yang dia garis lurus tapi dia tak lalu dekat asalan. Okey, dia tak lalu dekat asalan ni. Jadi graf ini bukan lagi berkadar terus tetapi dia adalah Y bertambah secara linear dengan X. Y bertambah secara linear dengan X. Dan kecerunan dia juga adalah positif. Okey, so kita nak dapatkan kecerunan. Kalau nak cari persamaan lah, kita guna Y sama dengan MX tambah C. Di mana C ni adalah pintasan pada paksi Y. Okey, kita tengok graf yang ketiga. Graf yang ketiga ni dia lain sikit. Garis lurus tetap tidak melalui asalan dan kecerunan dia adalah negatif. Jadi, kita tengok di sini Y berkurang secara linear dengan X. Y berkurang secara linear dengan X. Jadi, sama juga kecerunan dia, kita bina segitiga dan kita cari perubahan Y bahagi perubahan X. Okey, graf yang keempat adalah graf garis melengkung yang melalui asalan. Ini graf dia melengkung. Yang ini pun melengkung juga. Jadi, dia adalah Y bertambah dengan X. Tak kisahlah mana-mana pun Y bertambah dengan X. Okey, untuk graf yang kelima, yang ini, graf melengkung tidak melalui asalan dan mempunyai kecerunan negatif. Kalau yang tadi kita kata Y bertambah dengan X, yang ni Y berkurang dengan X. Maksudnya yang ni bila Y bertambah, apabila Y bertambah dekat sini Y kan, X dia kurang kat sini. Tapi bila Y kurang tapi X bertambah. Sama jugalah macam ni. Ini pun sama graf ni. Bila Y besar, X-nya kecil. Jadi bila X kecil, Y-nya besar. So Y berkurang dengan X. Yang ini Y bertambah dengan X. Okey, Y bertambah dengan X. Dia bertambah tapi dia bukan berkadar terus. Okey. Seterusnya. Yang ini graf yang keenam, iaitu garis melengkung yang tidak memintas paksi X. So, yang ini dia langsung tak kena paksi X, tak kena, paksi Y pun tak kena. Maka, Y berkadar songsang dengan X. Okey, yang ini pula Y 1 per X. Okey. Nampak tak beza dia? Kalau tadi graf kita adalah Y dengan X kan? Tapi graf yang ini adalah Y dengan 1 per X. Dan dia bergaris lurus. Jadi, graf yang ini
adalah kita kata Y berkadar terus dengan 1 per X. Okey, saya ulang. Y berkadar terus dengan 1 per X. Okey, tetapi kalau kita buang 1 per X ni, dia akan jadi Y dengan X. Maka dia adalah berkadar songsang. Y berkadar songsang dengan X. Tapi kalau kita buat 1 per X, dia akan jadi Y berkadar terus dengan 1 per X. So, kita kena sebut Y berkadar terus dengan 1 per X. Kena sebut 1 per X tu. Okey. Seterusnya, semasa kita nak buat menganalisis sesuatu graf, kita mestilah tengok graf tu betul-betul. Okey. Daripada graf sebenarnya kita boleh tahu hubungan di antara dua pemboleh ubah. Kan paksi Y dengan paksi X. Paksi Y adalah responding variable RM. So responding pemboleh ubah bergerak balas, paksi X adalah dimanipulasi. Jadi kita tahu hubungan di antara dua pemboleh ubah tadi. Kemudian kita kena tahu kuantiti fizik yang diwakilkan oleh kecerunan graf. Menentukan kuantiti fizik yang diwakili oleh luas di bawah graf. Menentukan nilai kuantiti fizik secara interpolasi, membuat ramalan nilai. Okey, yang ini kita akan lihat lagi secara detail apabila kita buat eksperimen, buat graf. Nanti kita akan nampak lebih jelas macam mana. Okey, sekarang ni kita tengok contoh. Okey, contoh. Contoh yang pertama, kita kata Y bertambah secara linear dengan X. Okey. Kalau kita tengok graf ni, paksi Y, ini paksi X. Garisan ni, garisan yang diberi ini, garisan ni yang tak ada merah ni adalah garisan yang asal. Dia tergantung. Dia tergantung, dia tak kena langsung paksi Y ke tak kena, paksi X pun tak kena. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita kena ekstrapolasi. Ekstrapolasi maksudnya garisan yang tak cukup panjang tadi tu kita gariskan dia. Garis ekstra. So ekstra maksudnya gariskan dia jadi panjang lah. Sampailah dia terkena pada titik pada garisan paksi Y sini. So, kita namakan dia sebagai ekstrapolasi. Kemudian, ada soalan, dia suruh tentukan nilai. Okey, contoh dekat sini. Katakanlah sekarang, kita nak tahu berapakah nilai Y apabila X adalah 50. Apakah nilai Y apabila X adalah 50. So, kita pergi dekat 50 ni. Kita buat satu garisan merah, dot ni, sampailah kena garisan ni. Okey, garisan ni dia akan pergi dekat sini. So yang ini adalah apa? Interpolasi. Interpolasi. Kita cari. Maksudnya apa? Maksudnya tadi, jika nilai X 50, maka nilai Y adalah berapa? Kalau sini 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berapa titik ni? 1, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, yang ini. 1, 2. Berapa nilai dalam satu garisan ni? Satu kotak ni ada berapa? So, kita kena kira berapa. So, di sini kita akan dapat nilai dia interpolasi. Okey, itu dipanggil sebagai interpolasi. Okey, seterusnya bila kita nak buat graf, kita nak buat graf dan kita nak cari kecerunan graf. Langkah pertama adalah kita kena lukis segitiga yang besar macam ni. Sekarang saya sedang ajar awak macam mana nak lukis graf. Daripada graf, kita cari kecerunan. Okey, langkah pertama, kita buat segitiga bersudut tegak. Okey, kemudian
Daripada segitiga ni, kita nak cari kalau formula kecerunan adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Maksudnya sini kita dapat koordinat dia berapa. X berapa, Y berapa. Kemudian dekat sini kita dapat koordinat dia X berapa, Y berapa. So kita kena cari sebenarnya panjang ni je. Yang hijau ni berapa panjang dia. So kita tolaklah Y2 tolak Y1. Kat sini. Kita dapatlah panjang yang tegak ni. Kita kena bahagi dengan yang bawah ni pula. Yang mengufuk ni. X2 tolak X1. So kita nak berapa panjang ni pula. So kita akan dapat kecerunan graf. Okey. So daripada situlah kita akan dapat nilai kecerunan. Okey, so macam mana nak buat kecerunan? Nombor 1, buat segitiga bersudut tegak. Yang kedua, kita cari Y2 tolak Y1 bahagi X2 per X1 tolak X1. So kita akan dapat kecerunan. Okey, saya rasa itu dulu untuk hari ini. Sampai kita jumpa lagi untuk next class. Bye.